Okay guys, so hari ni kita ada video lain sikit. Video kali ni aku nak beli iPhone second hand. So, jom. Okay kan, kita dah dapat iPhone kita. So jom kita balik, kita cakap apa yang kita dapat semua lah. Okay guys, kita dah sampai rumah. Oh jap, buka mask dulu. Okay, kita dah sampai rumah. Jadi aku dah beli iPhone ni, iPhone second hand. Aku akan bagi tahu sebab kenapa aku beli iPhone second hand ni dekat dalam video ni nanti. So make sure korang stay tune lah dalam video ni. Kenapa aku tak beli iPhone 12 ke, iPhone 12 Pro ke, 12 Pro Max yang baru ke kan. So banyak sebab dia, nanti aku akan cerita dalam video ni. So make sure korang stay tune. Jom sama-sama kita buka dan tengok sama ada iPhone yang kita beli ni okey ke tak okey. Jom. Alright, apa yang kita dapat dalam ni, jom kita keluarkan semua. Sorry lah, bag dia bag Samsung. Macam korang tahu ni iPhone second hand, so tak boleh lah nak expect dapat bag Apple kan. So bag Samsung yang dia ada, kita sebat je lah. Alright, so ini dia yang kita dapat. Alright, so mula-mula sekali kita dapat ni BC charging brick sebanyak 20 watt punya charger. Dan dapat juga USB-C to lightning punya kabel. Alright, ini aku rasa tak perlu buka kot, semua tahu kan, macam mana lupa kan. Okay, ni dia iPhone kita. Dan ni adalah receipt dia lah, RM2,888. Okay. So ini dia iPhone second hand kita. Aku dapat kotak sebab aku tambah lagi RM100 untuk dapatkan kotak dengan fast charger dan lightning cable type C tadi. Lepas dah tambah 100, aku akan dapat sekali kotak dua tu dan juga akan dapat juga earphone sekali lah. So ini dia iPhone dia, iPhone 11 Pro, color kelabu macam tu lah. Okay, ini phone dia. Aku dah check tadi sikit-sikit dan dah guna dah tadi. Okay, dekat sini ada dia punya paperwork, tapi dah tak ada stiker lah aku rasa. Dah tak ada dah stiker dia. Ada lagi dia punya SIM tool, tapi stiker Apple tu dah tak dapat lah. Alright. Dan dapat dia punya earpod ataupun wire punya headset lah. Macam ni. Okay lah, tu je lah yang kita akan dapat dalam kotak dia. Tak ada lagi dah, tu je. Okay, so dalam video kali ni aku nak tunjuk apa yang korang patut check dan kenapa aku beli iPhone 11 Pro second hand dan kenapa aku tak beli iPhone baru kan. First kali, jom kita check dulu sama ada iPhone yang aku beli ni okey ataupun tak okey. So nak check tu macam mana, korang pergi dekat video aku yang sebelum ni. Dekat dalam video aku sebelum ni pasal tips-tips iPhone print screen supaya senang. So dekat sini lah dia. Okay, ini dia. So ni tips-tips aku dan jom kita tengok. Pertama sekali dari segi harga semasa dia. Harga semasa dia aku dah check. Memang harga untuk iPhone 11 Pro 64GB memang pada tanda harga 3,000 hingga 3,200 lebih lah. Dan kalau murah dapat 29, 28, 27 kalau nasib baik lah. So yang aku dapat ni dia jual pada tanda harga 2788. Tapi kalau korang nak fast charger dan dapat lightning cable type C sekali dan dia punya headphone, korang kena tambah 100. So bagi aku berbaloi sebab dapat fast charger tu, kalau korang beli direct dengan Apple pun harga benda tu saja dah 100 dah. Yang kedua, scammer alert. So memang bukan scam lah sebab tadi yang kita pergi tadi memang kedai betul, memang tak ada scam-scam dia. Check Apple ID dan iCloud. First kali apa yang korang perlu buat, korang kena just reset lah. Tapi tadi aku dah reset dah phone ni, tak ada apa-apa lock. Kalau korang tengok sekarang pun aku dah pakai lock sendiri untuk face unlock semua. So dia dah unlock sendiri, tak ada masalah. Dan aku dah masukkan aku punya Apple ID semualah. And then reset all content and setting. Korang just pergi dekat sini. Aku dah reset dah tadi. Pergi dekat setting, pergi kat general, pergi kat bahagian bawah sekali, dekat bahagian reset, tekan dekat sini reset all content and setting. Aku tak nak reset dah, korang buat macam ni lah. Bila dah reset tu, tengah-tengah reset tu tengok sekali dia punya screen apa semua, display semualah. So kat sini aku tengok dia punya screen memang ok, display dia tak ada cala-cala semua. Dekat bahagian
atas dia okey, kat bahagian tepi dia power button dia okey. Kemudian dia punya volume up and down pun okey. Kemudian silent button dia pun okey, tukar kepada silent. Okey. So dari segi fizikal dia aku tak nampak cacat celah untuk phone ni. So memang okey lah. Okey, kita dah habis untuk screen dan display check. So screen check tadi macam aku bagi tahu, korang pergi dekat setting accessibility, kemudian pilih dekat bahagian touch, assistive touch, tekan on button warna putih ni. Kita try dulu semua pakai button putih tu, pergi dekat semua tempat. So nak check sama ada screen ni ada problem ataupun tak ada problem lah. So okey, tak ada masalah dengan screen. Alright, lepas dah check screen, kita buat battery check pula. So macam aku pesan dekat korang, untuk battery check macam aku pesan dekat korang, kena ada wire dan juga power bank lah. Dan kita cuba charge, okey ke tak okey. So charging, maksudnya tak ada problem dengan charging dia. Dekat battery punya check juga, pergi dekat bahagian settings, kemudian pergi kat bahagian battery dan pergi check battery health. Untuk battery health phone ni yang kita dapat adalah pada 100%. Jadi ini memang antara phone yang terbaik lah korang boleh dapat. So sebab tu aku macam wow, bagusnya Silent ni, dia punya bateri memang okey. Kita check pula dia punya speaker dan mikrofon. Aku dah buat call tadi semua, memang okey, tak ada masalah. Buat video call pun okey. Untuk speaker dia kita boleh try lah dekat sini. Contoh kita buka satu video YouTube. Beli iPhone baru mahal, boleh beli motor sebiji. Cari iPhone second hand lah. So speaker dia semua okey. Mic dia pun aku dah test tadi, dah buat try buat call, memang okey, tak ada masalah lah. Kemudian check Touch ID ataupun Face ID macam kita tunjuk tadi. Face ID dan Face ID dia memang okey, tak ada masalah. Boleh unlock. Telco lock, memang kalau perasan dekat sini aku dah masukkan SIM card, dia punya line tu memang ada 4G dekat sini. Turbo SIM pun tak ada masalah sebab kita dah reset dah tadi dan masukkan SIM card dan dah okey. Kemudian check email untuk original storage *#06#. Ataupun satu cara lagi, korang boleh pergi dekat bahagian setting dan cari dekat bahagian general dan about. Dekat dalam about ni akan ada korang punya email number dekat sini dan masukkan dekat dalam website email dia. Dekat sini nampak lah iPhone 11 Pro 64GB space grey. Jadi betul lah iPhone ni model 64GB dan color dia space grey. Dia tak tukar-tukar housing ataupun tukar-tukar dia punya storage lah. Dan juga korang perlu check dia punya wifi lah, on wifi, dan tengok sama ada wifi tu connected ataupun tak connected. Macam kat sini dia dah connect, so tak ada isu lah untuk wifi dia. So inilah dia, aku dah beli iPhone 11 Pro. Kenapa aku beli iPhone 11 Pro ni berbanding dengan iPhone lain? Dia ada beberapa sebab. Sebab yang pertama sekali dan yang paling penting sekali adalah dari segi berbaloinya beli iPhone 11 Pro second hand ni. Kita orang Malaysia ni memang kita pilih value for money. Jadi bagi aku iPhone 11 Pro ni adalah sangat-sangat berbaloi. Kenapa? Yang pertama sekali dari segi harga dia. Harga dia memang dah jatuh. Masa awal-awal keluar dulu harga dia RM5,000 lebih. Sekarang korang boleh beli pada tanda harga RM2,888 macam yang aku beli ni. Kemudian depreciation value. Kalau macam contoh aku beli iPhone baru 12 Pro ataupun 12 Pro Max, harga yang dekat RM5,000, tahun depan memang dia akan drop. Macam 11 Pro juga dah drop kepada RM2,800, RM2,900 lebih. Jadi kalau iPhone 11 Pro ni aku yakin yang dia akan drop sikit je. So mungkin tahun ni dia RM2,800, tapi bila iPhone 13 keluar ataupun iPhone 12s keluar nanti, mungkin dia hanya akan drop pada tanda harga RM2,500, RM2,200, RM2,300. Macam tu je. Aku tak rasa dia akan drop bawah pada RM2,000. Jadi aku ada value dekat situ yang mana aku boleh jual balik pada tanda harga yang still tak merugikan aku dengan banyak duit. Yang kedua adalah disebabkan dia punya kualiti ataupun spesifikasi dia. Kalau korang perasan dekat sini, untuk iPhone 12 Pro dengan iPhone 11 Pro, dia punya update ataupun upgrade dia tu tak banyak sangat. Yang major update dia bagi aku adalah dari segi dia punya design ataupun body design saja. Yang lain bahagian internal dia, untuk aku personally lah, tak adalah banyak sangat major changes. Dia ada upgrade kamera dia sikit, dia punya screen lebih kurang, dia punya bateri dia upgrade sikit, chip lebih laju, macam tu je.
Dia macam tak ada major update macam screen sampai 120Hz ke, semua tu tak ada. Kamera dia macam aku cakap tadi dekat dengan iPhone 12 ataupun 12 Pro. Seterusnya aku juga nak test iPhone 11 Pro ni sama ada dia masih lagi berbaloi ataupun dia masih lagi boleh lawan dengan flagship iPhone pada tahun 2021 ni, iPhone 12. Adakah berbaloi untuk kita beli iPhone 11 Pro ni tahun ni? So make sure korang stay tune dan subscribe dengan channel ni. Nanti akan aku buat video review, full review iPhone 11 Pro pada tahun 2021. Okey ke tak okey? Kenapa aku tak pilih iPhone 11 Pro Max contohnya kan? Sebab iPhone 11 Pro Max dengan iPhone 11 Pro sebenarnya beza dia tak ada sangat. Beza dia cuma pada skrin dan bateri saja. Dan aku personally lepas pakai Samsung Galaxy S21 Ultra, aku rasa macam skrin yang terlalu besar ni agak mengganggu dan aku tak selesa nak pakai untuk keseharian. Jadi aku memang pilih untuk beli yang saiz yang lebih kecil, yang lebih selesa untuk dipegang di tangan. Okay guys, so video aku kali ni mungkin dia lain daripada yang lain sikit pada sebelum-sebelum ni. Aku nak tanya pendapat korang sama ada video macam ni okey ataupun tak okey lah. Boleh bagi tahu komen korang dekat bawah. Okay guys, aku rasa itu saja daripada aku untuk hari ni. Harap video ni membantu, dan kalau video ini membantu macam biasa, tolong bantu aku dengan cara subscribe dan like video ni untuk bagi aku semangat buat video-video yang lebih baik untuk korang semua. Okay guys, sekian saya Adam daripada Azkatek. Assalamualaikum dan salam sejahtera.